channel ni kita buat ni sebenarnya kita nak create awareness lah dekat public sebenarnya. Sebab kita Mhm. rasa sebagai ejen ni kita rasa macam ramai lagi orang dekat luar sana tu dia masih lagi tak faham ataupun dia masih lagi takut-takut bila dengar perkataan investment tu. Jadi jadikan Mhm. sebagai kita punya platform ni, kita punya channel ni sebagai tempat korang semua untuk grab the idea lah. So malam ni kita Okey. just nak cerita santai-santai je. So Mhm. untuk first topik yang kita nak discuss mengenai Tips untuk pelabur sebelum dia melabur di unit trust public mutual. bagi tips mahal ni untuk diorang. Tips mahal. Tapi sebenarnya macam gini, unit trust ni dia senang je. Okey, sebabnya dia konsep kita melabur dan kita tinggal. Sebab fund manager tu yang akan uruskan duit kita. Jadi tips dia yang pertama, bila ada unit trust consultant datang approach kita untuk kita invest, um, kita sebagai pelabur, kalau nak jadi pelabur ni kan, kita kena tanya soalan-soalan ni dekat ejen tu. Ejen. Soalan apa yang kena tanya? Sebab ramai orang dia tak tahu sangat pasal pelaburan. Ada yang tahu, ada yang salah faham. Betul? Tapi kat sini kita bagi tips untuk orang yang memang tak tahu lagi pasal unit trust public mutual dan dia macam baru nak melabur, ataupun ada orang datang approach dia untuk melabur, macam tu. Okey, jadi soalan yang pertama ni, bila selalunya kalau konsultan datang dekat dia, konsultan cakap, dia pun okeylah, fahamlah, ada soalan nak tanya, tak ada. Betul tak Ya? Yelah Jadi sebab lepas common ni tau. kita bagi tips kepada pelabur, ini soalan-soalan yang you kena tanya. Betul? Okey. Soalan yang pertama dia, kat sini kita bagi beberapa soalan So soalan yang pertama yang you kena tanya ialah apa you nak laburkan. Okey, kalau saya melabur sekian-sekian amount, contoh 10,000, 50,000. Okey, you sebagai konsultan, you nak ambil fund mana untuk saya? Nak laburkan duit saya ni ke syarikat mana? Ke negara mana? Betul? Macam tu. Pada negara mana, dia mesti ada ke industri mana dalam negara tu. Contoh kalau kita tahu macam contohlah benda senang semua orang tahu, semua orang guna Facebook, okey, semua orang guna Google, Google dengan Facebook tu dari negara mana? Kita tahu daripada US kan? Okey. So contoh, ada tak fund yang melabur dekat US, yang melabur dekat industri teknologi, syarikat mana? Syarikat Google dengan Facebook. Macam tu. Sebab kenapa Google dengan Facebook, you tahu dia naik je, dia tak turun-turun. Okay. Lepas tu tips yang kedua, kena tanya risiko pelaburan tu macam mana. Kalau melabur dekat Facebook, agaknya risiko saya tu sejauh mana. Facebook agak-agak boleh jatuh jadi bankrupt ke macam mana. Jadi duit saya tu akan jadi macam mana. Kan? Ada macam kalau investor ni kan, kita kena tahu ke macam lepas kita invest kan, berapa lama kita kena simpan duit tu. Berapa lama, lepas tu berapa amount yang kita kena invest tu ke macam simply tak apalah, aku trust je apa yang ejen aku advice tu. Dia rasa Kenalah macam tahu. mana? Memang kena tahu. Objektif pelaburan tu untuk jangka masa berapa lama. Okey, saya nak simpan duit ni katalah 10,000 ni selepas sampai bila? Duit ni untuk apa? Macam tu. Dia objektif pelaburan ni sama je konsep dia dengan macam contoh you naik kereta, you naik Grab, you bagi tahu dekat driver Grab tu, bawa je lah saya pergi mana-mana, boleh macam tu? Tak Matilah. boleh. Mesti you ada tempat. Okey, cik saya nak pergi ke tempat sekian-sekian. Macam tu kan? Okey, then berapa lama perjalanan apa semua dah ada dekat app tu, tengok kan berapa. So macam tu jugalah pelaburan ni. Dia kena 10,000 ni saya letak dalam jangka masa 5 tahun, expected dia akan jadi berapa. Kenapa? Sebab duit ni nanti saya nak guna deposit untuk beli rumah. Contoh untuk orang muda. Sebelum umur 30 mesti beli rumah. Lepas tu kan dah just nak tambah kan, kenapa kena tahu objektif tu berapa lama? Sebab dia macam jadi apahkan kerja ejen tu untuk plan kita punya investment. Sebab kalau korang Betul. kata korang nak invest dalam masa below than 5 years, mungkin kita orang tak akan suggest lah korang invest dekat unit trust punya platform sebab
memang tak sesuai lah kalau korang invest untuk short term, betul tak? Sebab investment di public mutual ni, unit trust ni adalah medium ke long term, at least 5 tahun. Tips yang keempat ni dia senang je. You kena fokus kepada long term investment. Kenapa long term investment Alah, asyik-asyik lambat je invest kan. Tak boleh ke invest Tak hari boleh ni, kan? esok dah Kalau jadi boleh, double. kalau boleh nak macam tu lah dah. Kalau boleh nak macam tu, saya pun nak macam tu. Semua orang nak kaya cepat Macam gini, konsep pelaburan unit trust public mutual ni, dia macam you tanam pokok kelapa pula dah, pokok durian. Tanam hari ni, tahun depan pun dia belum berbuah lagi. Tapi pokok tu dah membesar. Betul tak? Okey, berapa lama pokok durian nak berbuah ya? Agak-agak yang you tahu. 7 rasanya. Dia sekarang hybrid ya. Ada yang hybrid 3 tahun dia dah start berbunga. Tapi buah tahun pertama tu taklah secantik mana lagi. Selalulah memang mana-mana pokok selalunya buah tahun pertama tu buah yang tak berapa elok lagi. Buah yang seterusnya tu baru dia cantik. So bukanlah kata pelaburan dekat public mutual selepas 3 tahun tu tak untung lagi. You boleh senyum macam ni dulu. You dah nampak dah untung. Tapi yang tahun seterusnya tu memang you boleh senyum lebar dah. Dengan kata lain, dia macam gini je. Yelah pokok durian dia berbuah dia berbuah setiap tahun. So bila dia berbuah, you makan buah dia. Betul tak? Betul. Kita tak tebang pokok tu. Kita jaga pokok tu elok dan tahun depan dia berbuah lagi. Tahun depan dia berbuah lagi. Sampai berapa tahun agaknya pokok durian berbuah ya? Sampai pokok tu meninggal lah. So tips yang ke 5. So bila yang tips nombor 4 tu fokus on the long term, jadi yang ke-5 tu mestilah kena sabar kan dah. Memanglah kena sabar. Janganlah macam nak tanam pokok togel. Tanam hari ni, esok nak ambil dah hasil. Betul. Kan tak sabar. Nak tunggu alamak nak pergi ukur pokok durian tu. Tanam ni bulan depan dah berapa tinggi macam gitu kan. Tak boleh lah. Tapi dalam masa yang sama kena consult dengan konsultan supaya letak bajet yang betul apa semua supaya pokok tu berbuah cantik. Okay, tips nombor 6, avoid timing the market kan dah. Contohlah kalau macam dekat unit trust ni dia memang kita tak boleh nak timing pun sebenarnya market kan. Sebab benda tu out of kita punya control pun. Kan? Tapi kita ada investment strategy. Ya, konsultan dia mesti explain dekat you investment strategi dia macam mana. Contoh macam gini. You naik kereta, you naik Grab kan? Okay, you tak drive. Okay, betul tak? Sebab dekat public mutual pun you bagi duit fund manager ni yang akan gerakkan duit you. Okay, by consultation is unit trust consultant kan? Okay. So bila you naik Grab, contoh saya daripada rumah saya di Puchong, saya nak pergi KLCC. So daripada Puchong nak pergi ke KLCC tu, dia ada banyak jalan. Betul tak? So jalan mana yang dia nak lalu? Itulah investment strategi dia juga. Kita boleh kaitkan macam tu kan. Okay. You dah tahu jalan ni jam, jalan ni tak jam macam mana. So daripada situ kita nak tengok apa? Kita akan tengok Waze ataupun Google Map kan kat mana jalan jam apa semua. So kita boleh lalu jalan tikus ke apa ke macam tu. Supaya kita sampailah waktu yang kita nak sampai tu. Betul, setuju. Okay. Lagi kalau avoid timing market ni sebab contohlah kalau kita invest dekat fund global kan. Lepas tu kita tengok market Malaysia drop. Kita pun tak perlulah nak gelabah. Fund kita jatuh ke tidak kan sebab kita invest dekat global. Malaysia yang jatuh, global tak jatuh. Jadi tak payahlah gelabah. Betul. Macam dekat unit trust, kalau market tengah jatuh kan, kalau macam agent yang bagus, dia akan advise, dia akan encourage dia punya investor tu untuk top up lagi sebenarnya. Bukan melarikan diri. Okay. Betul. Dia samalah yang macam gini. Contoh kita pergi dekat butik, kita tengok cantiknya baju ni 290. Sekarang tak ada sale kan. Tiba-tiba kita lalu pula bulan depan sebab masa tu Merdeka, lepas tu ada sale 40%. So nak beli tak masa tu 40% tu? Kalau shopping laju dibeli. Tapi kalau fund-fund dekat public mutual bila jatuh you takut. Masa itulah sepatutnya kena beli sebab itu kita dapat harga diskaun. Betul. Betul, setuju. Okay, next tip.
Tips nombor 7. Avoid making emotional decision. Ikut perasaan dah. Macam mana ni? Market jatuh sikit dah gelabah dah ada panik dah. Kalau agent contact korang terus korang blue tick. Blue tick je lah, tak payahlah jawab, takutlah apalah agent aku pun tak tahu ni. Jangan beranggapan macam tu. Kalau boleh discuss dengan dia, mesti dia ada something yang dia nak bagi tahu kan. Kalau tu unit trust consultant yang bagi blue tip. Ada juga investor tanya unit trust consultant yang bagi blue tip. So macam mana pula tu ya? Aduh. Sebenarnya macam emotional decision ni kita boleh kaitkan macam yelah katalah bila panik, macam contoh mula-mula kita kena lockdown masa COVID tu. kan, mula-mula sebab kita tak pernah mengalami benda tu kan, tiba-tiba lockdown, semua orang tak boleh keluar kerja, semua orang kena duduk kat rumah, lepas tu semua orang jadi panik, macam manalah saham aku ni, macam mana unit trust kan. Padahal you invest dekat US, memanglah US pun jatuh juga, tapi dia invest dekat fund-fund teknologi, fund-fund healthcare. So healthcare tu making money masa tu. Tapi of course lah dia pun terkejut juga sikit, so dia jatuh dulu sikit. Tapi dia naik kan. Laju kan pick up kan daripada MCO sampai betul. sekarang. Berapa dah? Berapa persen dia tu? Kali ni macam laju juga ya. Ida pun macam alamak tak sempat lagi nak bagi tahu dekat semua klien yang beratus ni. Kita nak bagi tahu dekat suruh update suruh top up apa benda semua kan. Sebab bulan 3 tu dia jatuh, bulan 4, bulan 5, bulan 6 tu dia dah pick up dah. Terus pick up. Dan sampai sekarang kan dah terus pick up. Betul. Dia terus pick up, dia naik. Tapi yalah dia tak ada naik macam pembaris macam tu tak ada. Dia akan naik tu turun, lepas tu naik tu turun. Macam tu. So that's why tak payah nak tengok market, tambah je. So waktu bila yang sesuai untuk invest sebenarnya? Waktu you ada duit. Betul. You ada duit, you invest je. Jangan tunggu-tunggu. Okay. So next tip. Tip nombor 8. Monitor your investment regularly. Sebab ada jenis yang investor dia macam mungkin setahun 2 je dia concern dekat dia punya investment, lepas tu biar je. Okay? Ataupun dia tak pernah concern, so bila masa lockdown tu baru dia macam panik. Tiba-tiba dia nak tahu investment dia jadi berapa. Ada investor hanya concern bila market tengah drop je. Sayang sebenarnya kan. Sebenarnya benda ni senang je sebab kalau invest di public mutual, kita kan ada publicmutualonline.com.my. So you boleh tengok benda tu. Okay. Then macam mana nak tengok, mungkin kalau first time buka tu kita pun macam blur. Tapi dia sebenarnya macam mapping to you je. You nak tengok duit you kat mana, you ada buat transaction, pergi shopping kat mana, duit ada orang transfer in, transfer out, macam tu je. So nak tengok okay fund mana yang you ambil pada harga berapa, lepas tu sekarang harga dia berapa, and then kenapa dia negatif ke positif. So benda macam gini kena tanya dengan unit trust consultant you. Macam mana nak baca dekat PMO, dan dia kena tahulah untuk guide you macam mana nak tengok benda ni. So macam kalau kita bagi kan, so dah habis kan tips kita kan, 1 hingga 8 tips kita bagi malam ni. Kita bagi 8 tips malam ni. So most of the 1 hingga 8 tips yang kita bagi tu semuanya berkaitan dengan agent tu sendiri. So kita sebagai investor, korang kena betul-betul pilih sebenarnya korang nak pilih siapa sebagai agent korang. Betul, dia kena pilih agent unit trust yang tahu investment strategi, and then yang boleh guide you satu-satu macam gitu. Korang kat luar sana ada masalah ataupun ada bad experience bila korang invest dekat dalam unit trust ni, cuba cari orang yang profesional. Kalau bukan kita orang pun, korang cari agent yang boleh bagi advice dekat korang. Sit down and tengok kat mana yang salah. Mesti ada punca dia. Kan tak? Betul. So kita bagi 8 tips hari ni kepada pelabur dekat luar sana. Atau dia tak semestinya orang yang dah melabur. Kalau you pernah melabur sebelum ni, tapi you tiba-tiba tengok channel kita, kemudian kita tengok, saya tak pernah pun tanya soalan-soalan ni dekat saya punya unit trust consultant. This is time untuk you tanya. Betul. Moga memberi manfaat. So kalau korang ada apa-apa idea ataupun nak kita orang kupas apa lagi tajuk yang korang nak tahu, just komen je dekat bawah, okay? Betul. Okay, bye.